Pemuda MCA dan Puteri UMNO akan turut menyertai aksi kepung demi Palestin selama 6 hari di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Dalam satu kenyataan, Timbalan Ketua Pemuda MCA, Mike Chong Yu Chuan berkata, sayap itu bersolidariti dengan lebih 60 organisasi termasuk NGO, gerakan mahasiswa dan parti politik dalam menggesa gencatan senjata dan menghentikan kekejaman dilakukan pasukan pertahanan Israel di Palestin. Katanya, MCA tidak mahu sebarang kemusnahan berterusan di Gaza. Kami tidak sanggup melihat lagi rakyat Palestin diseksa atau dihancurkan dengan kejam, di mana jumlah korban kini mencecah 20,000 mangsa dan terus meningkat. Tambahnya, pemuda MCA telah menyerahkan memorandum kepada Duta Besar Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali pada 30 Oktober lalu untuk menyokong gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Dalam senarai kemas kini, Sekretariat Solidariti Palestin kini disokong 35 NGO, 15 kumpulan pelajar dan 13 parti politik. Antaranya termasuklah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Sistem Islam Bersih, Gerakan Bela Sepanjabi Malaysia, Gerakan-Gerakan Mahasiswa, Muda, PSM, Pejuang dan Sayap Pemuda PAS, PKR, Amanah Bersatu dan DAP. Dalam satu kenyataan, Sekretariat Solidariti Palestin berkata, peserta akan memasang kemah dan tinggal di kemah sepanjang piket. Mereka juga akan mengadakan acara solidariti setiap malam dan memasang bendera serta simbol perjuangan rakyat Palestin. Satu perhimpunan mega juga dirancang diadakan pada 31 Disember. Jumaat lalu, harapan masyarakat dunia untuk menyaksikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengakhiri perang di Gaza menerusi resolusi gencatan senjata gagal apabila badan dunia itu hanya meluluskan resolusi berkaitan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelum ini, Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya untuk menghalang draft resolusi UNSC yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Amerika Syarikat juga dilaporkan telah menghantar lebih 10,000 tan persenjataan kepada Israel sejak negara Zionis itu melancarkan serangan ke atas Gaza pada 7 Oktober lalu. Angka kematian di Gaza dilaporkan kini sudah pun melepasi 20,000 korban dengan kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak, warga emas dan wanita. Peserta piket kepung demi Palestin mendirikan kemah kira-kira 200 meter dari Kedutaan Amerika Syarikat walaupun pihak polis telah menasihati agar tidak berbuat demikian. Bekas Ahli Parlimen Batu, Tian Chuan yang juga anggota Sekretariat Solidariti Palestin berkata mereka akan terus berkumpul sedekat mungkin dengan Kedutaan Amerika Syarikat. Aktivis-aktivis akan mengadakan tindakan kepung iaitu piket di depan Duta Amerika Syarikat ingin mengingatkan bahawa sekarang Gaza di bawah kepung tentera Israel dan kita juga harap lebih ramai lagi rakyat Malaysia boleh datang selama 6 hari ini untuk datang menunjukkan solidariti. Kita tidak akan menghalang lalu lintas, kita tidak akan mengganggu rakyat yang untuk meneruskan urusan mereka. Kita hanya ingin mengingatkan semua rakyat Malaysia yang lalu di sekitar ini dan juga melalui sosial media bahawa isu dan perjuangan ini adalah perjuangan kemanusiaan. Pihak polis sebelum ini menasihatkan peserta piket supaya tidak mendirikan kemah atau struktur berhampiran kawasan Kedutaan Amerika Syarikat. Terdahulu lebih 100 peserta mula bergerak dari Menara TH Tun Razak ke Kedutaan Amerika Syarikat tetapi dihalang oleh polis kira-kira 200 meter dari kedutaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abu Majid berkata, polis tidak menerima sebarang notis daripada penganjur Sekretariat Solidariti Palestin bahawa kepungan akan dilakukan di hadapan Kedutaan AS. Alauddin berkata pihak polis bersimpati dan menyokong perjuangan rakyat Palestin. Namun mereka bertanggungjawab untuk memastikan ketenteraman awam dan keselamatan perwakilan-perwakilan asing di negara ini. Sementara itu, Setiausaha Agung Muda Amir Hariri Abdul Hadi yang juga sebahagian daripada sekretariat itu menegaskan mereka akan cuba sedaya upaya untuk kekal berada di lokasi tersebut selama 6 hari. Katanya, kami sanggup ambil risiko jika polis mengambil tindakan terhadap peserta. Kami berada di sini dengan aman dan akan kekal aman sepanjang program berlangsung. Jika polis memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap peserta, itu terpulang kepada mereka. Tetapi kami akan kecam mereka jika mereka berbuat demikian. Peserta piket dijangka mengadakan acara solidariti setiap malam dan memasang bendera Palestin sebagai tanda solidariti. Kemuncaknya, satu perhimpunan mega akan diadakan pada 30 Disember ini. Sekretariat Solidariti Palestin berkata piket itu diadakan sebagai tindak balas terhadap usaha berterusan Amerika Syarikat memveto resolusi Majlis Keselamatan PBB agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Sekretariat itu disokong oleh 35 NGO, 15 kumpulan mahasiswa dan 13 parti politik. Antara NGO yang mengambil bahagian ialah Majlis Perundingan Islam Malaysia, Viva Palestin Malaysia, Yayasan Al-Quds Malaysia, Suara Rakyat Malaysia dan Malaysian Women Coalition for Al-Quds and Palestine.
UMNO Wilayah Persekutuan mengingatkan DAP supaya tidak mengulangi cadangan untuk mengadakan semula pilihan raya kerajaan tempatan. Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan dalam kenyataan memaklumkan mereka telah mengadakan mesyuarat khas baru-baru ini dan mengambil ketetapan untuk membantah sekeras-kerasnya cadangan berkenaan. Katanya oleh itu UMNO Wilayah Persekutuan ingin menegaskan kepada DAP Wilayah Persekutuan jangan sekali-kali membawa cadangan pilihan raya PBT dan ingin mengingatkan kepada YB Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa sebarang usaha atau gerakan ke arah perkara ini akan dibantah secara keras oleh UMNO Wilayah Persekutuan. Mereka antara lain menyebut pembaziran wang rakyat sebagai salah satu sebab mengapa pilihan raya PBT perlu ditolak. Katanya UMNO Wilayah Persekutuan berpendapat adalah lebih baik peruntukan untuk pemilihan ahli-ahli PBT disalurkan untuk pembangunan, kebajikan dan kemudahan demi rakyat Wilayah Persekutuan yang lebih memerlukan seperti menambah baik infrastruktur, pembinaan rumah mampu milik, menaik taraf pusat-pusat penjaja atau media selera, meningkatkan kemudahan pengangkutan awam dan sebagainya. Selain itu, UMNO Wilayah Persekutuan berpendapat pemilihan ahli-ahli PBT akan mewujudkan kata-kata politik yang akhirnya akan membiayai calon-calon yang ingin bertanding dalam pilihan raya PBT. Katanya amalan rasuah dan salah guna kuasa pasti akan berlaku yang sudah semestinya akan merencatkan usaha yang amat berhormat PMX dalam membantah gejala rasuah di kalangan masyarakat Malaysia. Pilihan raya PBT kembali diperkatakan selepas pengurusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai mencadangkan perkara itu pada 17 Disember lalu. Tan dilaporkan menggesa kerajaan memulakan pilihan raya PBT di Ibu Negara terlebih dahulu bagi menyemarakkan demokrasi di Wilayah Persekutuan. Cadangan itu bagaimanapun mendapat tentang banyak pihak termasuk daripada UMNO dan PAS dan rata-ratanya berpandangan ia berisiko mencetuskan pergeseran kaum. Mula selanjut UMNO Wilayah Persekutuan berkata, ahli-ahli parlimen yang dipilih rakyat di dalam PRU sudah memadai untuk membawa isu atau masalah dihadapi rakyat ke Dewan Rakyat atau kepada PBT. Katanya adanya pemilihan PBT menandakan fungsi ahli parlimen tidak efektif kerana ada pertindihan peranan di antara AP dengan ahli PBT yang lain. Rumah Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud di Kampung Meranti Pasir Mas turut naiki air akibat banjir yang melanda beberapa negeri di Semenanjung. Namun banjir tidak menghalang Muhammad Nasruddin daripada meneruskan tugasan menerajui pentadbiran di negeri itu. Katanya paras air naik agak cepat. Lewat malam tadi kawasan rumah saya turut dinaiki air dan sekitar Kampung Meranti. Alhamdulillah pagi ini masih dapat melaksanakan tugasan rasmi ke pejabat untuk memimpin mesyuarat Esko Kerajaan Kelantan di Kota Darul Naim. Jumlah mangsa banjir dipindahkan di 6 negeri yang terjejas banjir terus meningkat kepada 28,310 orang dengan Johor dan Sabah menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. Pusat Kawalan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan Kelantan kekal dengan jumlah mangsa tertinggi sebanyak 17,466 orang yang dipindahkan ke 89 pusat pemindahan sementara meningkat daripada 15,145 orang yang ditempatkan di 92 PPS. Di Terengganu pula, jumlah mangsa sedikit menurun kepada 10,103 orang yang berlindung di 113 PPS. Selangor pula dengan 4 mangsa yang ditempatkan di PPS daerah Kuala Langat, manakala 2 negeri terbaru dilanda banjir, Sabah dan Johor masing-masing merekodkan seramai 169 mangsa di 3 PPS dan 83 mangsa di sebuah PPS. Hujan berterusan juga dijangka berlaku sepanjang hari di Terengganu, di daerah Dungun dan Kemamat, Pahang, Jerantuk, Kuantan, Pekang dan Romping dan Johor, Segamat, Mersing dan Kota Tinggi. Sekretariat Solidariti Palestin tidak bimbang dengan pembukaan kertas siasatan berhubung perhimpunan berhampiran kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Penganjuran piket Solidariti Palestin itu memberitahu media bahawa adalah menjadi tugas polis untuk meneliti perkara sedemikian dan pihaknya tidak perlu takut kerana mereka menjalankan perhimpunan mereka dengan cara yang aman. It's okay. I mean, that's the job of the police. They will definitely they might receive some complaint. I'm not sure whether they themselves complain or they receive complaint from public. They will do their job to investigate, and anytime that we are needed to cooperate, we will cooperate. Dia berkata bahawa mereka tidak meramalkan sebarang isu akan timbul. Through this, but we are confident. The gathering so far, this is 48 hours. We are law-abiding, peace-loving Malaysian. And we have done this gathering Kepung Demi Palestine in the most orderly and the most harmonious way. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Azhari Abu Samah berkata, kertas siasatan dibuka di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 kerana menganjurkan acara tanpa permit.
Dia berkata polis masih belum memanggil penganjur piket untuk merekodkan kenyataan mereka kerana menunggu perhimpunan aman berakhir Ahad ini. Katanya para peserta ketika ini masih patuh arahan polis dan mereka tidak menghalang laluan jalan raya di kawasan itu. Selain itu, anggota-anggota polis juga berkawal dan meninjau kawasan itu pada setiap hari selama 24 jam. Mengulas tindakan segelintir peserta yang memasang kemah di kawasan itu, Azhari berkata polis tidak berhak merobohkan kemah berkenaan kerana tidak dipasang di hadapan bangunan kedutaan Amerika Syarikat. Katanya kemah-kemah itu didirikan di kawasan laluan pejalan kaki supaya itu di bawah bidang kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemah-kemah berkenaan dipasang di kawasan siar kaki, maka itu di bawah kawalan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk diambil tindakan. Piket itu adalah inisiatif rakyat Malaysia yang prihatin dengan perang di Gaza di mana lebih 20,000 rakyat Palestin telah dibunuh oleh tentera Israel dalam tempoh 3 bulan. Menurut SSP, piket itu adalah simbolik pada pengepungan di Gaza dan mereka juga menuntut dihentikan pembunuhan rakyat Palestin dan gencatan senjata segera. Dikepung. Itulah sebab kita gunakan tema kepung. Bukanlah kita kepung siapa-siapa, kita hanya nak ingatkan bahawa rakyat Gaza sekarang hidup sengsara kerana dikepung oleh Israel. Dan kita kata kepung ini secara simbolik saja. Kita tak halang lalu lintas, kita tak halang kemasukan orang ramai ke duta Amerika Syarikat dan juga kita dirikan kemah ini sebagai ingatan bahawa rakyat Palestin sekarang majoriti duduk dalam kemah. Tapi kita rakyat Malaysia harus berasa bersyukur kerana sekurang-kurangnya kita duduk dalam kemah selesa, tidak harus takut ada bom akan jatuh dari langit. Kita harus sentiasa ingat bila kita duduk dalam kemah, ini memberi kita peluang untuk merefleksikan kesengsaraan orang Palestin di Gaza. Mereka sudah tak ada tempat duduk, ahli keluarga sentiasa diancam dan nyawa mereka bila-bila masa saja mungkin akan hilang sebab pembedihan, sebab serangan yang tidak berprimanusiaan oleh pihak Zionis ini. Perhimpunan itu melibatkan sejumlah 48 NGO yang terdiri daripada pertubuhan masyarakat, belia dan pelajar serta pelbagai kumpulan politik. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalal mengesahkan pembelian sebuah kenderaan utiliti sukan baru bagi menggantikan kerajaan rasmi kerajaan negeri. Malah dia dilaporkan berkata, pembelian itu mampu menjimatkan kos penyelenggaraan kenderaan lama dan diluluskan di bawah belanjawan negeri pada tahun lalu. Katanya setakat ini SUV yang dibeli pada Mei lalu belum lagi diagihkan termasuk pada Ahli Majlis Kerajaan Negeri ESCO. Pembelian kenderaan ini tidak perlu dipolitikkan kerana ia diluluskan melalui bajet tahun lalu. Kenyataan Tengku Farouk Hussein sekaligus menjawab persoalan yang timbul berhubung isu yang berbangkit sejak beberapa hari lalu. Terdahulu tulas keping gambar di media sosial yang memaparkan beberapa buah kenderaan SUV didakwa dibeli oleh Kerajaan Terengganu. Perkara itu kemudiannya dibangkitkan bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar yang meminta kerajaan negeri menjelaskan perkara itu. Menurutnya, pembelian kenderaan rasmi baru itu tidak menyalahi mana-mana peraturan namun ia dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang agak terhad ketika ini. Katanya tiada sebarang masalah dari segi tata cara dan peraturan sekiranya pembelian itu ada diperuntukkan dalam belanjawan 2023 atau dibeli melalui dana Terengganu Incorporate atau anak-anak syarikat yang diluluskan oleh lembaga pengarah. Cuma yang menjadi isunya, adakah ia satu keperluan mendesak? Apatah lagi pembayaran dana khas hasil petroleum yang disalurkan dari kerajaan pusat agak terhad jumlahnya. Bagaimana dengan bayaran lain yang perlu dilunaskan oleh kerajaan negeri seperti dalam belanjawan 2023, yang mana satu lebih utama, rakyat atau ESCO? Sementara itu, Tengku Farouk Hussein berkata pembelian kenderaan itu tidak menyalahi mana-mana peraturan selain diluluskan bersama kenderaan pacuan 4 roda Jabatan Perhutanan Negeri. Katanya tetapi pembelian itu kenderaan Jabatan Perhutanan tidak pula dipertikaikan termasuk oleh pemimpin politik. Sudah menjadi kebiasaan kerajaan negeri untuk menyediakan kenderaan baru kepada ketua jabatan termasuk ESCO kerajaan negeri. Ketika kerajaan negeri terdahulu berlakunya pembelian kenderaan rasmi baru bagi menggantikan kenderaan lama bagi menjimatkan kos penyelenggaraan.